Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bita'alimihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Maksudnya, setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan suatu saat yang disebut dengan kematian, kata Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya ganjaran pahala ataupun balasan dosa ini akan disempurnakan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka sesiapa yang hidupnya ini tidak membawa dirinya ke dalam azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sesungguhnya golongan inilah yang benar-benar berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurauan di sisi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 185. Para alim ulama, Al-Fadil Tuan Pengerusi Masjid At-Taqwa, Al-Fadil Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi dan dihormati para asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesihatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Hadir sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginfakkan masa hujung minggu kita ini duduk sebentar di dalam majlis ilmu bagi mendengar sedikit sebanyak tazkirah dan peringatan, bertujuan kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para hadirin sekalian, sedar tak sedar hari ini kita sudah berada pada 3 Sya'ban dah. Pagi ni kita sudah berada pada 3 Sya'ban tahun 1438 Hijrah. Maknanya kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban ini, dan dengan itu kita tinggal untuk bertemu dalam bulan Ramadan lebih kurang sebulan sahaja lagi. Apabila masuk di dalam bulan Sya'ban ini, para alim ulama sentiasa mengingatkan kita tentang satu doa yang disebut dengan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, aku berhasrat sungguh-sungguh ya Allah untuk aku sampai ke dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kerana kita rasa cukup rugi diri kita ini sempat bertemu dengan bulan Rajab tetapi tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan, sempat bertemu dengan bulan Sya'ban, tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Betapa ramai orang yang Allah Ta'ala telah ambil nyawanya pada bulan Rajab. Kita lebih kurang 4-5 hari yang lepas, kita tengok ada orang yang mana Allah Ta'ala matikan
ketika mana dia ini sedang membaca Al-Quran, sebar dalam WhatsApp pada 24 April lepas di Indonesia. Seorang qari membaca Al-Quran di hadapannya ratusan pendengar. Di saat dia membaca ayat yang kedua suratul Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, lalu Allah Ta'ala ambil nyawanya dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Tidak sempat hidupnya bertemu dengan bulan Rajab. Allahu Akbar. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia membaca ayat alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala inilah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, siapakah dalam kalangan kamu ini yang terbaik dari segi amalan. Lalu Allah Ta'ala ambil nyawanya. Tak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itulah ulama sangat tekankan kepada kita, masuk sahaja bulan Rajab, masuk sahaja bulan Sya'ban, jangan tinggal suatu doa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, aku hasrat sangat-sangat ni untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Boleh dah? Insya-Allah. Para hadirin sekalian, sebagai pengisian rohani kita pada pagi ini, ana membawakan satu ayat untuk sama-sama kita tadabbur pada pagi ini, insya-Allah. Ayat yang ana petik pada pagi ini daripada surah Ali Imran ayat 185, insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa ini pasti akan bertemu dengan suatu detik yang disebut dengan kematian, kata Allah. Setiap yang mempunyai jiwa ini, yang mempunyai nyawa ini, kata Allah, suatu hari nanti pasti akan bertemu dengan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya, kata Allah, ganjaran pahala ataupun balasan dosa ini akan disempurnakan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka sesiapa yang hidupnya di dunia ini, apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya di dunia menyebabkan dia selamat daripada disambar oleh azab api neraka. Wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad faz, maka sesungguhnya golongan inilah yang benar-benar berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, definisi kejayaan seseorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeza dengan definisi kejayaan manusia pada pandangan zahir mata manusia. Pada pandangan manusia, berjayanya seseorang manusia itu apabila mempunyai harta yang banyak, apabila hidupnya ini mampu mengumpulkan harta yang banyak, mempunyai rumah yang besar, mempunyai kereta yang besar, mempunyai anak yang ramai, mempunyai kebahagiaan dalam hidupnya ini, lalu manusia mengatakan inilah merupakan insan yang berjaya. Tetapi definisi kejayaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeza. Berjayanya seseorang manusia, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang hidupnya ini selamat daripada azab api neraka. Dengan makna macam mana? Tidak ada makna kehidupan seseorang itu diberi usia yang panjang, diberi kesihatan yang baik, diberi anak yang ramai, diberi harta yang banyak, diberi kebahagiaan dalam hidupnya ini, tetapi akhir noktah kehidupannya adalah azab api neraka. Gagal hidupnya di dunia ini. Allah Ta'ala meletakkan syarat berjayanya seseorang manusia apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia tidak disambar oleh azab api neraka. Allah Ta'ala meletakkan syarat kejayaan seseorang manusia, faman zuhziha 'anil nar, hidupnya ini selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini yang pertama, syarat kejayaan manusia. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjayanya seseorang manusia ini, wa udkhilal jannah, apabila hidupnya ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna apa? Tidak ada erti langsung kehidupan kita di dunia. Allah Ta'ala bagi kita umur yang panjang,
bagi kesihatan yang baik kepada kita, bagi kebahagiaan, bagi anak yang ramai. Tetapi hidup ini tidak membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada arti langsung. Allah Ta'ala letak syarat berjayanya seseorang manusia, wa udkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apabila seseorang mempunyai dua syarat ini, Allah Ta'ala sebut faqad faz, maka sesungguhnya golongan inilah yang benar-benar berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, kita tahu bahawasanya hidup kita ini bukan setakat hidup di dunia, tidak. Hidup kita ini perlu melalui 5 alam kehidupan kita, perlu melalui 5 fasa dalam kehidupan kita. Yang pertama disebut ketika mana kita berada di alam rahim. Inilah kehidupan yang pertama. Kita semua melalui fasa ini, melalui alam ini, yang mana kita berada 9 bulan dalam kandungan rahim ibu kita. Kita melaluinya dan kita tak akan patah balik dah di alam yang tersebut. Di saat Allah Ta'ala bagi nyawa kepada kita, alam tersebut ketika mana kita berada di alam kandungan ibu kita. Allahu Akbar. Lahir sahaja seseorang manusia itu, kita akan masuk di dalam alam yang kedua yang disebut dengan alam fana, iaitu alam yang kita berada sekarang ini. Kita merasakan perjalanan hidup kita ini suatu perjalanan yang panjang, merasakan hidup kita ini sudah lama, tetapi kita masih berada di alam yang kedua kehidupan kita, sedang menanti kita 3 alam yang lain lagi. Allahu Akbar. Mati sahaja seseorang manusia itu bukan pengakhiran hidupnya, tidak. Kita tengok ibu kita, bapa kita, datuk kita, nenek kita yang meninggal dunia, yang telah mendahului kita dari sudut kematiannya. Mati sahaja seseorang manusia itu bukan berakhir di situ, tidak. Mati sahaja seseorang manusia itu, dia akan masuk di dalam alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Ada orang kata, untunglah mereka yang mana mati dalam keadaan terkemudian, berbanding mereka yang mati dalam keadaan beribu tahun lama dah, beratus tahun lama dah dia meninggal dunia. Pastinya dia bertemu dengan alam barzakh ini suatu perjalanan yang panjang. Nak dibandingkan dengan mereka yang mana mati dalam keadaan terkemudian, pastinya merasai himpitan kubur dan siksaan kubur ini dengan jangka masa yang singkat. Lalu ulama menjawab, masa di alam barzakh ini tidak sama dah dengan apa yang kita fikirkan di dunia ini. Tidak sama dah masa. Walaupun seseorang itu mati dalam keadaan beribu tahun yang lalu, mati dalam keadaan beratus tahun yang lalu, tetapi hidupnya dalam keadaan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya dia merasai perjalanan di alam barzakh ini suatu perjalanan yang bahagia baginya, berbanding mereka yang hidup dalam keadaan melakukan kekufuran kepada Allah, melupakan Allah Ta'ala dalam hidupnya ini. Walaupun dia mati terkemudian, dia merasai alam barzakh ini suatu perjalanan yang panjang. Kerana apa? Masa ini tidak sama dah di alam sana, tidak sama dah dengan apa yang kita fikirkan di dunia ini. Allahu Akbar. Kita di dunia pun rasa lain ada. Ada sebahagiannya rasa duduk sama-sama kuliah ni, sama-sama dengan tazkirah contohnya, ada yang rasa sekejap, ada yang rasa lama, ada yang kata bila ustaz ni nak berhenti ni, baru mula bertanya dah bila nak berhenti ni, rasa lama dah. Di atas dunia yang sama-sama 1 jam duduk dalam kuliah, ada yang rasa sekejap, ada yang rasa lama. Sebab apa? Masa ini berbeza dah antara kita. Di alam sana lebih lagi ada dah. Kita je bagi assalamualaikum, dia waalaikumsalam, kerah alik belakang, rasa sekejap sungguh lah dah. Kita aqulu qawli hadza, cakap dia celak mata, Allah ustaz, rasa sebentarnya kuliah pagi ni, tak sebentar apanya dia mau tidur dah. Rasa sekejap sungguh lah dah. Masa tu nak bagi tahu berbeza antara kita. Manusia berada di alam barzakh, walaupun seseorang itu mati dalam keadaan beribu tahun lama, tetapi hidup dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam barzakh ini dia merasai suatu perjalanan yang singkat baginya. Kita suatu hari nanti akan balik ke dalam alam sana, iaitu alam yang ketiga kita. Dan apabila kita berada di alam barzakh, suatu hari nanti Allah Ta'ala akan bangkit kita balik.
kita baca dalam surah Yasin bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kehidupan kita apabila dibangkitkan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita ni apabila kita bangkit daripada tempat yang kita tinggal lama dalam kubur kita ini, suatu hari nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita. Kita akan tanya, man ba'athana, siapakah yang telah membangkitkan kami? Lama kami berada di alam barzakh ini, lama kami berada di kubur kami ini, tiba-tiba kami ini bangun daripada kubur kami. Man ba'athana, kita akan tanya, siapakah yang telah membangkitkan kami dan ke manakah kami ini akan pergi? Lalu Allah Ta'ala menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sadaqal mursalun, dan benarlah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala janji dah, kamu hidup dalam keadaan suatu hari nanti kamu pasti akan mati, dan apabila kamu mati, kamu akan dibangkitkan untuk kamu menuju alam yang keempat kehidupan kamu, iaitu alam mahsyar. Di sinilah akan ditentukan pengakhiran hidup kita, sama ada hidup kita ini adalah hidup yang berjaya di sisi Allah ataupun hidup kita dalam keadaan gagal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang mengakhiri noktah kehidupannya di alam yang kelima, iaitu alam sa'idun, alam bahagia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menyebut tentang syurga, Allah Ta'ala akan sebut selalu khalidina fiha abada, manusia ini akan kekal berada dalam syurga buat selama-lamanya, dengan makna tidak ada alam lain dah dia perlu tempuh apabila dia pengakhiran hidupnya adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kehidupan manusia di syurga Allah, maknanya hidup di dunia ini adalah hidup yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang berakhir kehidupannya di alam saqiyun, alam penderitaan, iaitu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyaz billah. Allah Ta'ala apabila sebut tentang neraka, Allah Ta'ala akan sebut selalu khalidina fiha abada, manusia ini akan kekal berada dalam neraka buat selama-lamanya. Akhir noktah kehidupan manusia ke dalam azab api neraka, maknanya hidup seseorang di dunia ini dalam keadaan dia gagal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makna langsung hidup ini, tidak ada erti kehidupan seseorang manusia dalam keadaan pengakhiran hidupnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyaz billah. Tidak ada erti langsung kehidupan seseorang manusia apabila dia tidak dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam keadaan gagal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Para hadirin sekalian, kalau kita baca dalam Al-Quran, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala gambarkan hidup manusia dalam keadaan gagal di sisi Allah. Antaranya kalau kita baca dalam suratul An'am ayat yang ke-44, dalam suratul An'am ayat yang ke-44, kita catat sikit, hidup yang mana manusia ini dalam keadaan lupa kepada Allah, hidup di dunia dalam keadaan gagal. Walamma nasu ma dzukiru bih, kata Allah, dan apabila manusia ini lupa tentang peringatan daripada Allah, hidup dalam keadaan melupakan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', lalu kami akan buka ruang-ruang kemaksiatan, kami akan buka pintu-pintu kesenangan baginya. Allahu Akbar. Hidup dalam keadaan dia ni tidak ingat pun kepada Allah, lalu Allah Ta'ala biarkan dia dengan kemewahan yang dia ada, Allah Ta'ala biarkan dia dengan kemaksiatan yang dia buat. Lalu kata Allah, hatta idza farihu bima utu, sehingga suatu saat dia merasakan farihu, gembira dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, gembira dengan maksiat yang dia buat ini. Maksiat yang dia buat ini tidak ada sesiapa pun yang boleh menghalang. Dia tidak tahu sebenarnya Allah Ta'ala fatahna alaihim, Allah Ta'ala buka ruang-ruang kemaksiatan kepadanya. Lalu kata Allah, dalam keadaan dia ini gembira dengan maksiat yang dia buat, kerana dia lupa kepada Allah dalam kehidupannya, akhaznahum baghtah, lalu kami rentak kematiannya secara mengecup. Allahu Akbar. Dalam keadaan dia ni tidak ada dalam fikiran kepala dia ni suatu hari nanti akan mati.
Lalu bila Allah Ta'ala buka di hijab matanya ini, kematian akan datang sekejap lagi. Lalu Allah Ta'ala rentak kematiannya, faizahum mublisun. Lalu dia mati dalam keadaan tercengang-cengang. Ya Allah, kena mati dah ke aku ni? Allahu Akbar. Hidup dalam keadaan gagal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Ta'ala gambarkan hidup manusia dalam keadaan dia ni tidak sedia untuk mati. Dalam kepala ni tidak ada pun satu kalimah kematian kepadanya. Tidak ada pun suatu hari nanti aku akan menghadap kepada Allah Ta'ala. Lalu apabila tibanya saat kematian, di dalam dibuka hijab kepada matanya ini, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh ataupun tidak kamu ini tangguh sekejap kematian aku. Ya Allah, Rabbi laula, ya Allah, boleh ataupun tidak ya Allah, akhartani ila ajalin qarib, kamu lewatkan sekejap kematian aku ni kepada satu tempoh yang lain. Allahu Akbar. Hidup dalam keadaan tidak sedia untuk meninggal dunia, dalam keadaan tidak ada pun dalam kepala ini suatu hari nanti akan mati. Lalu sebab apa dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditangguhkan kematiannya? Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, fa'as-saddaqa, manusia yang hidupnya ini tidak sedia untuk mati, apabila dia minta penangguhan, diberikan umur lebih sedikit daripada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'as-saddaqa, kenapa dia nak bersedekah? Dia tahu apabila Allah Ta'ala cabut nyawanya ini, pastinya dia akan meninggalkan segala harta yang dia ada. Harta yang dia cari ini dia takkan bawa bersamanya. Lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagi sedikit umur kepada aku ni supaya aku sempat menginfakkan harta aku di jalan Allah Ta'ala. Wa akum minas salihin, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku nak jadi orang yang saleh. Orang yang tidak bersedia untuk mati ni, di saat Allah Ta'ala buka hijab kematian di matanya, yang pertama dia nak bersedekah dengan harta yang dia ada, yang kedua dia nak jadi orang yang saleh. Lalu Allah Ta'ala menjawab ayat selepasnya dalam ayat yang ke-11 suratul Munafiqun, walan yuakhirallahu nafsan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menangguhkan kematian kamu, idza jaa ajaluha, apabila tiba ajal kamu, kata Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun, kerana Allah Ta'ala tahu apakah yang kamu akan lakukan sekiranya kematian kamu ini ditangguh. Dengan makna apa? Kalaulah ditangguhkan juga kematian kamu ini, pastinya kamu akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wala yuakhirallah, aku sesekali tidak akan tangguhkan kematian kamu. Allahu Akbar. Hidup dalam keadaan dia hidup ni di dunia gagal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, bagaimanakah nak pastikan hidup kita ini di dunia dalam keadaan berjaya di sisi Allah Ta'ala, dan akhirnya kehidupan kita ini berakhir dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup seseorang yang berjaya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, sesiapa yang dapat jamin kehidupannya ini diakhiri dengan suatu kalimah di dalam hidupnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dakhala al-jannah, aku jamin dia masuk syurga Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang boleh jamin dalam kehidupannya ini mengakhiri suatu kalimah di saat dia nak mati, di saat dia dalam keadaan nazak ini, dia mampu menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, aku jamin dia masuk syurga. Aku jamin orang macam ni berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nak pastikan kehidupan kita ini berakhir dalam keadaan kita diberikan dengan suatu kalimah yang baik, dengan suatu kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dapat pastikan hidupnya ini diakhiri dengan kalimah la ilaha illallah, kamu pasti berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kalimah ini bukan terbit daripada hafalan kita, tidak terbit daripada yang apa yang kita hafal di mulut kita, tidak.
ia terbit daripada amalan salih yang kita buat. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengakhiri hidupnya macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di saat dalam keadaan nasab, apakah kalimah terakhir yang keluar daripada bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis sahih Muslim ada satu bab yang disebut dengan akhiru kalamihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah terakhir yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatan baginda. Dalam sirah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di saat Rasulullah dalam keadaan nasab, dalam keadaan sakit sangat ni, dalam keadaan berada di hujung kematian ni, Aisyah memerhatikan bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku lihat bibir Rasulullah ni tidak berbunyi suara, tak mengeluarkan suara, tetapi bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kalimah, seolah-olah kalimah ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni ila ar-rafiqil a'la, Allahumma ila ar-rafiqil a'la. Kata Aisyah, aku perhati bibir Nabi ni, aku tengok bibir Nabi ni seolah-olah mengucapkan suatu kalimah, ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, aku ini Allah Ta'ala akan tempatkan bersama orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, daripada kalangan nabi, daripada kalangan orang yang benar, daripada kalangan orang yang bersaksikan kepada Allah, yang mati dalam keadaan syahid di sisi Allah, dan daripada kalangan orang yang salih. Kata Nabi, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Di hujung usia Rasulullah sempat lagi memohon keampunan di sisi Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah, warhamni ya Allah, rahmatikanlah aku ya Allah, wa alhiqni ila ar-rafiqil a'la, ya Allah bawakanlah aku ini bertemu dengan kekasihku yang paling tinggi. Allahumma ila ar-rafiqil a'la, ya Allah bawakanlah aku ini bertemu dengan kekasihku yang paling tinggi. Lalu malaikat ambil nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi suatu saat kematian yang cukup baik. Di saat nak meninggal dunia ini boleh ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan sebesar-besar nikmat dalam kehidupan kita. Tak boleh banding dah dengan benda yang lain. Nak dibandingkan di saat pengakhiran hidup kita ini, kita boleh memohon keampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak dibandingkan dengan nikmat yang lain, nikmat pengakhiran yang baik dalam kehidupan inilah merupakan sebesar-besar nikmat dalam kehidupan kita. Ni je kita nak dalam hidup kita ni. Diberi pengakhiran yang baik, akhirnya masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi lafaz yang terakhir, la ilaha illallah, kita orang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak banding nikmat ini dengan nikmat yang lain, dengan sebesar dunia dan isi kandungan dunia sekalipun, tak boleh nak banding dengan nikmat pengakhiran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh nak banding. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, disebut oleh para alim ulama, bagaimana kita nak pastikan hidup kita ini Allah Ta'ala bagi suatu saat kematian yang baik dalam hidup kita, dan akhirnya kita ini diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya adalah hidup dalam keadaan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam keadaan taqwa kepada Allah. Taqwa dengan makna buat segala apa yang Allah Ta'ala suruh di dunia ini, dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kamu akan melihat hasilnya di saat kamu nak meninggal dunia. Kamu buat di dalam kehidupan kamu ini, buat seluruh apa yang Allah Ta'ala minta, dan tinggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Kamu akan melihat hasilnya, kata para alim ulama, di saat kamu nak mati. Dan di saat kamu berakhir kehidupan kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kita tengok bagaimana para alim ulama diberikan kematian yang baik dalam hidupnya. Antaranya kita baru lepas, bulan lepas ni, bulan Mac ni, kita menyambut ulang tahun kesyahidan yang keempat Dr. Asyahid Ramadan Al-Buti, yang mana meninggal dunia pada tahun 2013
22 Mac 2013. 22 Mac 2017 ini merupakan sambutan kesyahidan keempat, tahun yang keempat Dr. Asyahid Ramadan Al-Buti. Di saat manakah Allah Ta'ala mengambil nyawa Asyahid Ramadan Al-Buti? Allah Ta'ala memberikan suatu saat kematian yang baik kepada beliau. Allah Ta'ala bagi di saat kematian ini suatu saat yang cukup indah dalam pengakhiran hidup almarhum. Allah Ta'ala ambil nyawanya di saat mana? Di saat dia sedang menyampaikan kuliah maghribnya di Masjid Al-Imam Damsyik Syria. Seolah-olah bagi kuliah macam ni, kuliah tafsir, sedang bibirnya ini menyebut nama Allah, membaca helaian Al-Quran, dalam keadaan menjadi tetamu Allah di rumah Allah, sedang menunggu waktu salat isyak, dalam keadaan sedang menyebarkan ilmu kepada masyarakat, membuka helaian Al-Quran ini, tiba-tiba ada bom terselit di belakang. Kalau kita buka YouTube ada tengok, boleh tengok lagi kematian Dr. Ramadan Al-Buti. Kita buka YouTube, orang buat rakaman live untuk dipancarkan ke seluruh dunia pengajian tafsir yang dipimpin oleh almarhum. Tetapi rakaman ini memaparkan saat-saat pengakhiran hidup almarhum. Di belakangnya ini dia menyampaikan kuliah maghrib, tiba-tiba ada bom terselit dalam masjid. Bom meletup. Bila meletup bom, dia bangun untuk menyelamatkan diri dalam keadaan usia 80 tahun lebih. Bila bangun daripada kursinya, orang yang berada di hadapan ni siap sedia dengan pistol pula, tembok di dadanya ini. Mati dalam keadaan muka ni tersembam pada helaian Al-Quran. Bom mati, habis darah ni. Helaian Al-Quran yang orang simpan lagi pada muka surat wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Allahu Akbar. Allah Ta'ala mengambil hambanya yang salih ini dalam keadaan yang cukup baik, menjadi tetamu Allah di rumah Allah, dalam keadaan mengajar tafsir Al-Quran. Bibir ni masih basah menyebut nama Allah, hati ni dekatnya dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ambil nyawa para alim ulama. Sebab apa kita cek dah? Kenapa Allah Ta'ala bagi suatu saat yang cukup indah, pengakhiran yang cukup baik dalam kehidupan? Bila kita cek, tidak ada sebab lain, hidupnya dalam keadaan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni sebabnya dalam keadaan hidup ni melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Akhir kehidupannya kita dapat menuai hasil di saat nak meninggal dunia. Allah Ta'ala bagi kesempatan yang baik. Ada tarikh yang sama 22 Mac juga merakamkan kesyahidan seorang lagi ulama besar di Palestin. Tarikh yang sama 22 Mac tetapi pada tahun yang berbeza. 22 Mac 2004 merakamkan kesyahidan Asyahid Syekh Ahmad Yasin, kalau kita ingat, yang merupakan Mursyidul Am Hamas. Kalau kita masih ingat, Syekh Ahmad Yasin ini merupakan ulama besar di Palestin, Mursyidul Am Hamas. Bagaimana Allah Ta'ala ambil kematiannya? Beliau ini, almarhum ini, seorang yang lumpuh, hidupnya dalam keadaan lumpuh, matanya buta, tak dapat melihat. Meninggal dunia dalam keadaan macam mana? Di saat anaknya ini menolak kerusi rodanya untuk datang salat subuh di sebuah masjid di Palestin. Seolah-olah beginilah kita ni, datang salat subuh, Syekh Ahmad Yasin datang dalam keadaan berkerusi roda. Selesai sahaja salat subuh, anaknya bagi tahu kepada almarhum Syekh Ahmad Yasin, wahai ayah, menanti di luar sana, di luar masjid ni, 3 roket Apache daripada tentera Israel siap sedia untuk mengebom kamu. Allahu Akbar. Lalu Syekh Ahmad Yasin Asyahid jawab, kalaulah Allah Ta'ala takdirkan aku ini mati, pastinya aku ini akan mati. Dan kalaulah Allah Ta'ala takdirkan aku ini hidup, pastinya tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi mudarat kepadaku. Beraninya dia dalam keadaan tidak ada rasa takut. Takutnya hanya kepada Allah. Dan memang benar, keluar sahaja masjid, 3 roket ni ikut selalu dari belakang. Bom, kerusi rodanya hancur, badan berkecai di atas jalan, tinggal kepala sahaja. Allahu Akbar. Mati dalam keadaan kesempatan yang cukup baik, dalam keadaan hati ni masih basah mengingati Allah Ta'ala. Baru selesai salat subuh menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan ada wuduk lagi. Lalu Allah Ta'ala mengambil kekasihnya ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa ni?
Tidak ada sebab lain, sebabnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dan Hamas, kalau kita baca sejarahnya, bila sahaja Syekh Ahmad Yasin dibom, Hamas melantik Mursyidul Am yang baru, namanya Dr. Abdul Aziz Rantisi. Kalau kita masih ingat, Dr. Abdul Aziz Rantisi ni dilantik menggantikan Syekh Ahmad Yasin sebagai Mursyidul Am. Orang tanya di wawancara Dr. Abdul Aziz ni, apakah kamu ini tidak rasa takut nasib kamu ini akan senasib dengan kematian Syekh Ahmad Yasin? Kamu ini akan dibom oleh tentera Israel. Kata para alim ulama, kata Dr. Abdul Aziz, seorang ulama, dia merupakan doktor perubatan tetapi memimpin gerakan Islam Hamas. Dia kata, kalaulah Allah Ta'ala bagi pilihan kepada aku ini, matinya aku dalam keadaan aku ini meninggal di atas katil di rumah aku, ataupun aku mati dalam keadaan aku ini dibom oleh tentera Israel, aku lebih pilih untuk aku ini dibom oleh Israel. Allahu Akbar. Memang benar, keluar sahaja dari keretanya untuk salat maghrib di salah sebuah masjid di Palestin, untuk salat maghrib, buka pintu, Israel bom salat kereta dia. 3 minggu dilantik menjadi Mursyidul Am, syahid menuju Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang cukup baik Allah Ta'ala kurniakan. Sebab apa? Hidup dalam keadaan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sahaja syahidnya Dr. Abdul Aziz, Hamas melantik Dr. Nizar Rayyan sebagai Mursyidul Am yang baru. Duduk sahaja 3 hari Dr. Nizar Rayyan ini ketika berada di apartmen rumahnya, Israel melancarkan serangan roket, habis seluruh ahli keluarganya mati. 3 hari sempat menjadi Mursyidul Am, mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak meninggalnya seorang sahaja, iaitu anaknya yang sulung, yang perempuan, yang mana sudah berkahwin, balik ke rumah suaminya. Bila orang tanya kepada kakak yang sulung yang tidak meninggal dunia ni, orang tanya, apa perasaan kamu di saat ini? Dia kata, aku sedikit pun tidak sedih dengan kematian bapa dan keluarga aku. Allahu Akbar. Tidak sedih, dia kata, tetapi aku cukup kecewa dengan diri aku. Kenapalah di saat waktu pengumuman itu aku tidak berada bersama ahli keluarga aku? Kalaulah aku bersama mereka, pastinya di saat ini aku sudah berada di syurga Allah Subhanahu wa taala bersama ahli keluarga aku. Nak bagi tahunya para alim ulama ni, hidupnya ini berwawasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang tanya kita, mujulah tidak ada di tempat kejadian, kalau ada mati dah saya tak ada. Berbeza dengan para alim ulama. Wawasan hidup ini adalah nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, nak berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para alim ulama menyebut, nak mendapatkan pengakhiran yang baik dan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, kita pun di tempat kita di Malaysia, kita tengok ada orang yang mana Allah Ta'ala muliakan di hujung usianya, diberikan pengakhiran yang baik dalam usianya. Kita ni tidak tahu lagi macam mana Allah Ta'ala ambil nyawa kita ni. Ada orang yang mana hidupnya dalam keadaan banyak buat orang tertawa dalam hidupnya, banyak buat orang lain gelap dalam hidup. Tetapi apabila dia meninggal dunia, beratus-ratus anak tahfiz ini datang untuk salat jenazah kepadanya. Bila orang tanya kepada anak-anak tahfiz ini, kenapa kamu datang untuk salat jenazah kepada si jenazah ni? Lalu anak-anak ini kata, di saat si jenazah ini hidup, harta inilah yang dia gunakan untuk membesarkan kami anak-anak tahfiz. Hartanya inilah dia membesarkan pondok-pondok tahfiz kami. Lalu kami pada hari ini memberikan sumbangan yang terakhir kepada beliau. Siapa? Yus Raja Lawak. Kalau kita ingat, kita lihat dalam keadaan dia ni banyak buat lawak, tetapi penghujung usianya ini, hartanya ini dia sumbangkan untuk membesarkan anak-anak tahfiz. Allah Ta'ala bagi suatu saat kematian yang baik dalam hidupnya. Ada orang yang mana kita tengok hidup dalam keadaan dia ni banyak berlakon, banyak membintangi filmnya, dramanya banyak, tetapi bagaimana pengakhiran hidupnya ini? Allah Ta'ala ambil nyawanya di hadapan Baitullahil Haram, ambil nyawanya ketika mana dia sedang sujud, ketika mana bibir ini basah dengan sebutan Allah Ta'ala, ketika mana hati ini dekat dengan Allah Ta'ala. Matinya dimatikan di kawasan Hijr Ismail. Siapa? Ismail Din.
Ismail dia pelakon filem, tetapi Allah Ta'ala muliakan pengakhiran hidupnya, mati dalam keadaan namanya Ismail. Allah Ta'ala ambil nyawanya di hijr Ismail. Allahu Akbar. Suatu kemanisan dalam hidup. Mati dalam keadaan mata ni melihat Baitullahil Haram, dalam keadaan bibir ni menyebut nama Allah. Allah Ta'ala ambil. Allahu Akbar. Ada orang yang mana hidupnya dahulu, Pak Ma'un, kita ingat kau Pak Ma'un yang malam pesta muda-mudi duk berjoget tu, ingat dah? Duk berjoget kan malam pesta muda-mudi tu. Tetapi bagaimana pengakhiran Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala matikan Mahmud Jo, nama dia Mahmud Jo ni, dalam keadaan dia ini sebagai guru Al-Quran, meninggalkan murid yang cukup ramai. Nak sebutnya di mana? Hidayah ini milik Allah Ta'ala. Kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala tentukan pengakhiran hidup kita, tak tahu. Betul benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ini dikira pada penutup dia macam mana. Kita ni tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala mengakhiri hidup kita, tetapi Allah Ta'ala kata amalan ini akan dilihat bagaimana penutup yang kamu lakukan. Betul benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Sesungguhnya ada salah seorang dalam kalangan kamu ini, kata Rasulullah, ya'malu bi'amali ahli al-jannah, melakukan amalan ahli syurga, kata Rasulullah, hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannatu illa dhira'un, sehingga jaraknya dengan syurga ini tinggal lagi sehasta nak masuk syurga. Dekat sangat dah nak masuk syurga, kata Allah. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan takdir telah menentukan. Fayamalu bi'amali ahli nar, di penghujung usianya ini dia melakukan amalan ahli neraka, kerana sebab dia tidak menjaga hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Fayadkhulun nar, akhir kehidupannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan hidayah yang ada di dalam jiwa kita ini kita mampu istiqamah, mampu pegang hingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Para hadirin sekalian, akhirnya anda nak sebut, kita ni merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merupakan hamba kepada Allah Ta'ala, dan suatu hari nanti pastinya kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita kena bawa segala amalan kita yang kita buat di dunia ini, amalan baiknya, amalan buruknya, kita kena berada di hadapan Allah. Ya Allah, inilah amalan aku. Sibuk macam mana pun kita ini, jangan sampai kita tidak ada masa dengan Allah Ta'ala. Orang yang hidup dalam keadaan tidak ada masa dengan Allah, pastinya hidupnya ini Allah Ta'ala tidak akan ada masa dengan dia. Orang yang hidup dalam keadaan lupa kepada Allah, pastinya Allah Ta'ala akan lupa kepada dia. Orang yang hidup dalam keadaan tidak ada pun dalam kepala dia ini Allah, pastinya Allah Ta'ala akan biar dia dalam keadaan hanyut. Allahu Akbar. Ingatlah Allah Ta'ala di saat kita senang, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita tenang, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita lapang, ingatlah Allah Ta'ala di saat kita berada dalam kemuncak kehidupan kita. Tidak ada sesiapa pun manusia yang boleh mengganggu gugat kehidupan dunia kita. Pada masa tersebut kita ingat kepada Allah, kenal mana tempat sujud kita, mana masjid kita, keingat untuk baca Al-Quran. Pastinya di saat kita berada dalam keadaan yang paling susah, Allah Ta'ala sesekali tidak tinggalkan kita, insya-Allah. Di saat kita senang, kita boleh ingat pada Allah. Pastinya di saat kita susah, Allah Ta'ala tidak akan sesekali tinggalkan kita bersendirian, insya-Allah. Sebab itulah kita tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong dalam kehidupan kita. Yakinlah kita tolong Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tolong hidup kita. In tansurullah, jika kamu ini tolong agama Allah, kata Allah, yang surukum, Allah Ta'ala pasti akan tolong hidup kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala akan kukuhkan tapak kamu di dunia ini, insya-Allah. Akhirnya para hadirin sekalian, ana nak sebutnya solat Jumaat. Ana pesan kepada diri ana terutamanya, solat Jumaat kita kena jaga. Kita kena jaga solat Jumaat kita. Sebab apa? Setiap kali kita solat Jumaat ni,
kita, Allah Ta'ala akan tanda selalu kita ni sebagai tetamu Allah. Kita hadir solat jemaah di rumah Allah, Allah Ta'ala akan tanda, ni tetamu Allah, ni tetamu Allah, ni tetamu Allah. Ruginya hidup dalam keadaan di dunia lagi Allah Ta'ala tak pilih pun sebagai tetamu Allah. Yakin ke balik hari akhirat Allah Ta'ala nerai sebagai tetamu Allah? Pastinya tidak. Di dunia lagi Allah Ta'ala tak pilih. Allahu Akbar, balik hari akhirat terkontang-kanting kita. Nak jadi tetamu siapa kita ni? Sebab itulah kita minta, kita hadir solat Jumaat di rumah Allah Ta'ala dengan harapan Allah Ta'ala pilih kita di dunia sebagai tetamu Allah. Balik hari akhirat Allah Ta'ala akan ra'i kita sebagai tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Akhirnya Al-Quran, kita jangan biarkan hidup kita ini 3 hari tidak baca Al-Quran. Kadang-kadang kita rasa malu dengan Allah Ta'ala, sebulan dah tidak baca Al-Quran hidup ni. Sibuknya kita dalam keadaan urusan kita yang banyak, sehingga kan sebulan kadang-kadang kita tidak baca Al-Quran. Kita lupa untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Kita dengan Allah Ta'ala hilang dah rasa rindu dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Allah Ta'ala ada hijab, sehingga kan kita tak boleh nak baca Al-Quran. Sebab itulah berat macam mana sekalipun, ambil Al-Quran ni, buka juga sebagai apa? Sebagai tanda kita ingat kepada Allah, dan kita mengharapkan Allah Ta'ala akan sentiasa ingat kepada kita, insya-Allah. Kita baca juga macam mana berat, macam mana sekalipun, ya Allah, aku baca Al-Quran sebagai aku ingat kepada kamu, ya Allah, ingatlah aku sepanjang masa, insya-Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong kita dalam hidup kita di dunia dan hari akhirat, insyaAllah. Tidak ada apa yang kita inginkan dalam hidup ini melainkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi anda rasa sekadar itu sajalah perkongsian ringkas kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa besar yang kami lakukan, ya Allah. Dosa kecil yang kami lakukan, ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan, ya Allah, dan dosa yang kami tidak sengaja lakukan dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihkanlah kami sebagai tetamu-Mu di dunia ini, ya Allah, dan raihkanlah kami sebagai tetamu-Mu di hari akhirat sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, persiapkanlah diri kami ini untuk menghadapi saat kematian kami nanti, ya Allah. Ya Allah, jangan ambil nyawa kami dalam keadaan mengecut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan ambil nyawa kami dalam keadaan kami ini tidak sedia bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, jangan ambil nyawa kami dalam keadaan bibir kami ini tidak mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ambilkanlah nyawa kami di saat bibir kami ini mampu menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayat kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangan yang kami tadah ini, ya Allah, mengharapkan doa yang mustajab darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami ini, ya Allah, menderitai penyakit yang banyak dalam hidup ini, ya Allah, menderitai penyakit yang berpanjangan dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami mengharapkan doa yang mustajab ini, ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang menadah tangan ini, ya Allah, mengharapkan jodoh yang datang dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, jangan sunyikan hidup kami ini daripada kehidupan berpasangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami ini, ya Allah, mengharapkan suriat daripada perkahwinan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan hidup ini, ya Allah, sunyi daripada hilai tawa anak-anak kecil, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah suriat kepada mereka yang menginginkan suriat yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihkanlah zuriat kami yang paling saleh untuk memimpin kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di saat kami berada di alam barzakh nanti ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk bertemu dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindunya kami saat mana kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami ya Allah. Rindunya kami saat arwah ayah kami ini menyuap tangannya ke bibir kami ini ya Allah. Rindunya kami di saat arwah ayah kami ini memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Rindunya kami saat kami membesar dengannya ya Allah. Rindunya kami di saat kami berpimpin tangan untuk kami datang ke masjid-Mu ya Allah, untuk kami sujud dan sujud kepadamu ini ya Allah. Ya Allah, sunyinya kami di saat ini ya Allah daripada dakapan arwah ayah kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kubur arwah ayah kami ini menjadi ia sebagai salah satu daripada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan kubur arwah ayah kami ini sebagai salah satu daripada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami tahu bahawasanya arwah ayah kami banyak melakukan kesilapan di dunia ini dahulu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa yang kami tadah ini ya Allah sebagai doa anak yang saleh, sebagai doa anak yang saleh yang memadamkan kesilapan arwah ayah kami yang dahulu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya kepada ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seketika dahulu ya Allah kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Dahulunya ya Allah kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah, sehingga ibu kami ini terdiam lesu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seketika dahulu ya Allah kami pernah mengguris hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah yang menyebabkan anak-anak kami ya Allah enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah yang menyebabkan hidup kami ini diuji dan diuji dalam kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itukah yang menyebabkan hidup kekeluargaan kami ini hilang daripada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itukah yang menyebabkan rumah tangga kami ini sering berantakan ya Allah. Ya Allah, sejahat mananya kami ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana dosa dan kesilapan kami yang kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandangkanlah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandangkanlah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandangkanlah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketemukanlah kami dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat sana ya Allah. Kami tidak pernah mengenali dan melihat Nabi-Mu. Nabi-Mu juga tidak pernah mengenali dan melihat kami ya Allah. Kenalkanlah kami dengan Nabi-Mu dengan ikatan syafaat, nur hidayah yang terpancar daripada cahaya yang kami sujud di dahi kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mengharapkan kami ini berjaya di sisi-Mu ya Allah. Tidak ada maknanya hidup kami ini ya Allah kalaulah kami ini tidak berjaya di sisi-Mu ya Allah. Berjayanya kami dengan makna kami ini dijauhkan daripada azab api neraka dan kami ini dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.